على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati AJK Masjid Al-Ikhwan Taman Kuala Menggatal, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar sedikit kuliah berkenaan dengan keutamaan taubat. Muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali, kenapa kita mesti bertaubat? Kerana salah satunya ialah manusia ini, kita tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Jadi di sana ada keperluan untuk kita memperbetulkan atau membersihkan kembali kesalahan kesalahan kita tadi. Dan salah satu perkara yang diajar dalam agama kita adalah kita bertaubat ataupun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu ialah Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya adalah Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi bila Tuhan ini Tuhan yang Maha Pengampun, tentulah ada benda ataupun perkara yang ingin diampunkannya. Contohnya kita kata ada seorang pemuda ni, dia seorang pelukis yang hebat. Kita kata dia pelukis yang hebat, tentulah ada lukisan yang dia buat tadi yang menunjukkan kehebatannya. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala juga, bila disebut ataupun salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, tentulah ada benda yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan tadi. Yakni salah satu Allah Subhanahu wa taala ampunkan adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan berhubung atau berkenaan dengan perkara taubat ini, kita kena ingat tiap-tiap benda yang kotor itu ataupun kita kata yang cemar itu, dia ada pencuci dia masing-masing. Jadi kalau kita kata shampoo untuk mencuci rambut, kalau gigi kita guna shampoo tak? Gigi kita ada pencuci khusus dia. Apa pencuci bagi gigi? Kita kata ubat gigi. Kemudian kita badan, apakah pencuci bagi badan? Minyak silinder tak? Kita kata pencuci bagi badan adalah shower, sabun. Kemudian pencuci bagi pakaian, kita ada deterjen, sabun deterjen. Jadi setiap benda itu ada pencuci masing-masing. Kalau bersih berkarat, kita ambil kertas pasir dan sebagainya. Jadi muslim yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, selain daripada benda tadi dia boleh kotor. Kalau rambut tadi kita kata tak mandi, tak basuh, dia akan jadi kotor. Gigi kalau kita tak gosok, dia akan jadi kotor. Jadi begitu juga dengan manusia. Manusia ini kalau dia tidak dia tidak jaga ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia juga ataupun diri dia juga boleh dikotori, yakni dikotori dengan dosa. Jadi kita pun tahu bahawa manusia ni kita tidak lari daripada melakukan dosa dan kesalahan. Kalau hari ini nak buat dosa tu senang sangat. Contoh kalau dulu di luar baru kita mudah untuk buat maksiat. Sekarang tak. Dalam rumah pun boleh buat maksiat. Dalam bilik lebih-lebih lagi boleh buat maksiat. Pergi keluar banyak juga maksiat. Jadi hidup kita dikelilingi dengan maksiat. Kadang mata tersalah lihat, telinga tersalah dengar, mulut tersalah cakap. Kadang yang sekarang ni saya nampak ialah tangan tersalah share yang banyak.
Kadang benda yang tak betul dia share, ataupun benda yang kita kata tak patut, lebih-lebih lagi dalam grup masjid, perkara yang kita kata tidak menutup aurat dan sebagainya di share. Perkara yang melalaikan, kadang ghibah, mengumpat, fitnah dan sebagainya, semua di share. Jadi benda ni boleh menyebabkan perbuatan tadi menyebabkan kita akan dapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat At-Tirmizi, kita tengok hadis ni an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal 'abd, sesungguhnya Suara tiada, Ustaz. sekarang boleh dengar ke? Boleh sudah, boleh sudah. Ya. Saya baru format komputer. Okey, tak apa. Okey, boleh nampak? Nampak, boleh nampak? Boleh Ustaz. Okey. Jadi manusia itu, kata Nabi, apabila melakukan suatu kesalahan, maka akan dicatatkan di dalam hatinya satu noktah hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba. Tapi bila dia meninggalkan maksiat tadi, kemudian dia istighfar, mohon keampunan, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Wa in 'ada, tapi jika dia tetap kembali zaida fiha hatta ta'alua qalbahu wa huwa ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa, nescaya titik hitam akan terus bertambah sehingga menutupi hatinya, dan itulah yang menyelubungi hati dari cahaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi apa yang mereka buat usahakan di sini, maksudnya dia buat maksiat, dia melakukan kemungkaran, maka atas sebab dia melakukan kemungkaran tadi menyebabkan hatinya gelap, lalu dia jauh daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini lihat kadang orang tu terus-menerus buat maksiat, kita tak nampak jalan untuk dia tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kerana apa? Kerana hati dia tadi tidak bertaubat, dia tidak meninggalkan maksiat, dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah menyebut inna Allah la yahdil qaumal zalimin. Inna Allah la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk, memberi hidayah, memberi jalan keluar kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, ataupun orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap benda tu dia boleh menyebabkan jadi kotor atau tercemar, termasuk nadi kita, hati kita,
yakni hati kita ni kotor bila mana kita melakukan maksiat. Bila mana kita melakukan kesalahan. Dan hari ini untuk buat maksiat, melakukan kesalahan tu bukan suatu perkara yang payah. Mudah sangat keluar jumpa maksiat. Duduk dalam rumah pun buat maksiat. Kadang bercakap dengan ahli keluarga pun banyak bercakap yang kita menyebabkan dapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dosa ini akan dikumpulkan, yakni menyebabkan hati kita ini jadi gelap. Kerana satu dosa seolah-olah kita dapat satu titik. Jadi banyak dosa akan menyebabkan hati kita gelap, yang menyebabkan kita akhirnya susah untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bersyukur. Bersyukur kerana apa? Kerana kita ada cara untuk mencuci hati kita, yakni dengan kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa itu taubat? Kita lihat. Okey, taubat ni ialah at-taubah hiya ar-ruju' 'anil ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atih. Yakni kita kembali daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ila ta'atih, kepada kita mentaati perintahnya. Kalau dulu banyak bercakap perkara yang tidak elok, jadi kita kembali bercakap perkara yang elok, mudahnya. Kalau dulu kita lewat solat, meninggalkan solat, maka cara kita taubat ialah kita kembali solat di awal waktu dan menjaga 5 waktu solat setiap hari. Kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu tidak pakai membuka aurat, sekarang kita menutup aurat. Itu cara kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Secara umum. Namun di sana ada syarat-syarat tertentu yang mana taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini secara umum. Kalau orang tanya apa taubat tu? Taubat tu ialah kita meninggalkan maksiat dan kembali mentaati perintah Allah. Itu secara umum. Tapi secara khususnya ada. Bagaimana kita nak meninggalkan tadi dan bagaimana kita nak mentaati perintah Allah. Jadi kalau kita cukup syarat ini, insya-Allah kita kata taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh orang tanya, apa itu kereta? Kereta ni kenderaan yang digunakan untuk membawa manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Itu umum kita kata. Tapi secara spesifik, apa itu kereta? Kereta ni suatu alat pengangkutan tadi, mesti dia cukup syarat baru dikira kereta. Jadi syarat dia apa? Mesti ada 4 tayar. Kita kata tiba-tiba kereta dia ada 2 tayar. Contoh kita kata kereta yang biasa, yang umum lah. Bukan kata kereta yang inovasi dan sebagainya. Kereta umum. Tiba-tiba yang dia sepatutnya ada 4 tayar, dia ada 2 tayar. Jadi dia tidak menepati syarat tadi, spesifikasi yang menyebabkan kereta tadi tidak menepati tujuan ataupun objektif ataupun kehendak yang dikehendaki lah. Mana nak bawa orang satu tempat ke satu tempat tak boleh. Ataupun kereta tak ada enjin. Tayar cukup ada 4, tapi enjin tak ada. Maka kereta tadi dikira tidak menepati spesifikasi, maka dia tidak boleh, kalau produknya dia tak boleh nak dikeluarkan lah sebab dia tak lepas QC dia tu, quality check, untuk quality control. QC, quality control tidak lepas. Jadi begitu juga dalam taubat ni, kita mesti cukup syarat-syarat dia. Jadi insya-Allah kita dalam masa yang kita ada ni, kita akan bincang apakah syarat diterimanya ibadah taubat kita ni. Okey. Kita lihat. Setengah ulama dia kata ada 4, setengah ulama ada kata 5, setengah ulama ada kata 6. Jadi kita ambil yang paling tinggi lah 6. Supaya kita ni dapat taubat yang sempurna. Jadi
syarat taubat tadi di dalam kitab ni dia tulis 5. Jadi saya akan tambah satu lagi untuk cukup. Nah, yang pertama, taubat kita tadi, yang pertama al-awwal al-ikhlas lillahi ta'ala. Taubat tadi kita nak berhenti tadi, mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita buat tadi kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Ini kita kena jaga. Kadang orang contoh mudahnya ialah dia merokok kata. Jadi dia tahu merokok ni majlis fatwa pun kata haram. Jadi ramai yang berpandangan rokok ni haram. Walaupun ada yang kata makruh dan sebagainya, tapi majoriti kata rokok ni haram. Dan doktor diakui oleh doktor. Doktor kata rokok pun membahayakan. Dan rokok ni kita kata nak senaraikan apakah manfaat rokok, tak ada. Tapi kalau kita nak senaraikan apakah keburukan rokok, banyak. Membazir, dia suatu perbuatan yang kita kata buruk, dia boleh membahayakan orang lain dan sebagainya. Kita nak senarai banyak. Jadi menyebabkan haram itu lebih utama. Jadi dia nak berhenti rokok. Tapi kenapa nak berhenti tadi? Dia kata sebab saya nak berhenti kerana saya nak kahwin. Sebab isteri tadi. Sebab dia permintaan isteri tak nak suami yang merokok. Jadi dia berhenti merokok. Bukan berhenti kerana kerana rokok ini haram berdasarkan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tapi berhenti dia tadi, ataupun bukan berhenti kerana Allah, tapi kerana isteri. Maka walaupun dia kembali bertaubat, taubat dia itu tidak memberi manfaat. Jadi kita kena cek. Ataupun kita ini buat apa saja kan, kita cuba cek. Kalau kita nak berhenti tadi, biarlah kita kait atas dasar takwa ataupun ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, syarat yang pertama, itu yang kita kena jaga lah. Dalam apa juga pekerjaan kita pun, kalau boleh kita semak, cek apakah kita kerana Allah atau kerana sesuatu. Kalau lain pada itu, kita istighfar, astagfirullah. Itu memperbetulkan balik niat kita dan niat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, kita mesti menyesali akan perbuatan dosa. Mengakui tadi. Mengakui bahawa itu adalah perbuatan dosa dan kita sesal. Yang ketiga, kita hendaklah berhenti segera perbuatan dosa tadi. Contoh, kalau kita tak solat, kita cepat-cepat solat. Dan kita tak solat, lepas tu kita insaf. Kita nak taubat, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menyesal kita tak solat. Tapi kita tak berhenti, kita tetap tidak solat. Bukan kata kita taubat kita tadi, kita terus kembali ambil wuduk dan solat. Ni kita tetap dalam tidak solat. Ataupun yang tidak menutup aurat. Terus menerus dengan tidak menutup aurat dan sebagainya. Maka tak boleh. Dia mesti yang ketiga, berhenti segera daripada perbuatan dia tadi. Yang keempat, al-azam ala alla ya'ud ila tilka ma'siyah fil mustaqbal. Yang keempat ni dia kena syarat diterima, syarat taubat yang sempurna kan. Dia kena bertekad untuk tidak kembali, tidak mahu lagi untuk melakukan maksiat. Tapi tiba-tiba dia terjerumus juga. Dia hendaklah memperbaharui taubat dia, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Kadang orang ni dia ada impian untuk buat lagi pada masa akan datang. Jadi kalau dia ada bertekad, dia ada impian nak buat, maka dia boleh merosakkan taubat dia tadi. Kadang saya tengok contoh dalam grup WhatsApp. Dia bulan Ramadan dia tak share benda yang tak elok. Dia kata ni bulan Ramadan ni. Sebab tu aku tak share. Nak share tunggu bulan Syawal lah. Jadi dia ada berazam untuk buat maksiat. Yang ni bila habis bulan Ramadan. Jadi dia pun tadi kita nampak bukan ikhlas kerana Allah. Itu nampaklah. Tapi yang sebenarnya wallahualam lah. Kita nampak melalui itu. Mana dia buat tadi kerana Ramadan. Ini kita kena jaga. Jadi jangan kita buat tadi kerana Ramadan sebagai ikhlas kerana Allah. Kalau kerana Allah, maka Allah ni al-hayyu la yamut. Allah tidak pernah mati dan sentiasa hidup.
Ha? Jadi tak boleh kita kata Allah ni ada bulan Ramadan saja. Bulan Syawal tak ada dah. Tak boleh. Jadi yang syarat yang keempat tadi, kita jangan lagi bertekad untuk melakukan maksiat. Tak kira Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, kita sentiasa jaga supaya tidak buat maksiat. Dan yang kelima, alla takun at-taubah qabla al-fawat qubulaha. Yang kelima, jangan wajib bertaubat sebelum berakhir waktu diterimanya. Yang ini sama ada sewaktu kedatangan ajal atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Jangan kita tunggu. Aku ni umur 36 ni, jadi muda lagi. Jadi kalau nak buat maksiat pun ada masa lagi nak bertaubat. Jadi umur 50 nantilah aku nak bertaubat. Baru nak pergi masjid ataupun baru nak solat dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat kematian tidak mengenal usia. Saya kawan, ada 2 orang dah kawan satu sekolah yang meninggal dunia sebab COVID. Jadi jangan kita tunggu dekatnya kedatangan ajal, waktu kita nyawa di kerongkong ataupun kita dah di atas katil tak boleh buat apa dah, baru kita nak bertaubat, ataupun kita terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka kalau 2 ni tidak lagi diterima taubat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni macam mana? Sekarang ni 2 ni kita masih lagi sihat, alhamdulillah, boleh join kuliah, alhamdulillah, kita pun diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu pun belum lagi terbit daripada barat, maka kita gunalah masa yang kita ada ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam ialah cara kita bertaubat. Syarat yang keenam ialah kalau melibatkan kita mengambil harta orang lain, maka wajib kita meminta halal atau memulakannya kembali. Itu kena cara dia. Ataupun kalau kita mengumpat, ada 2 cara. Sama ada kita maklumkan, minta maaf lah kalau ada tersalah cakap, minta maaf dengan dia, minta halal. Yang kedua, ataupun ada yang ulama beritahu, kalau kita mengumpat orang ni katalah kita mengumpat di satu rumah ni, cerita keburukan dia, cara kita nak bertaubat, lain kali kita cerita kebaikan dia, dan jangan lagi cerita keburukan. Itu cara kita taubat. Dan dalam masa yang sama kita juga minta maaf dengan dia, nyatakan kalau ada kesalahan apa, salah cakap, saya minta maaf. Kalau ada barang, kita minta halal ataupun mengembalikan kembali barang yang kita ambil. Jadi mudah-mudahan kita dapat jaga, kita bertaubat. Jadi supaya supaya kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan hati yang tenang bila berhadapan dengan Allah. Jadi kalau kita ada kesalahan, kita ada dosa ni, bukan kata di akhirat, di dunia pun kita ada kita tak tenang. Jadi kita nak jumpa orang rasa bersalah. Kalau kita buat maksiat ataupun kita buat kesalahan dengan nak keluar pun takut dengan pihak berkuasa dan sebagainya. Itu di dunia pun kita rasa takut, apatah lagi di akhirat. Jadi dengan asbab kita taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kesalahan kita tinggalkan, yang kita ada ambil, yang kita ada umpat, kita minta halalkan, minta maaf dan sebagainya. InsyaAllah kita bukan kata di akhirat kita tenang, di dunia ini pun kita rasa tenang dah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat tu dulu kuliah untuk malam ni, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jadi kita murajaah kembali. Jadi setiap benda tu dia ada ada perkara yang boleh menyebabkan dia kotor. Jadi begitu juga dengan kita manusia. Yang menyebabkan kita kotor ataupun hati kita kotor ialah dosa yang kita lakukan. Namun setiap benda tadi dia ada pencuci dia khusus. Kalau shampoo untuk rambut, gigi kita ada berus gigi, besi yang kotor kita ada kertas pasir,
Kalau kereta yang kotor, kita ada car wash. Kalau baju yang kotor, kita ada dobi. Jadi ada benda yang boleh membersihkan. Termasuklah hati kita yang kotor tadi. Cara hati kita nak kotor ialah dengan cara kita bertaubat dan istighfar kepada Allah. Jadi bagaimana taubat yang diterima? Kita bincang tadi. Ada 6 syarat. Mudah-mudahan kita ikut 6 syarat tadi. Jadi taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu dulu untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.